Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan juga salam satu Malaysia. Pertama, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Wakil Jabatan Pendidikan Negeri JPN kerana telah berusaha bagi melaksanakan bengkel ini, iaitu bengkel latihan modul kecekapan tenaga dan tenaga diperbarui peringkat kebangsaan 2010 bagi sekolah rendah. Kedua, ucapan selamat datang kepada semua peserta kerana dapat menghadiri bengkel ini. Saya pasti anda semua mempunyai atur cara yang padat di sekolah, namun begitu kehadiran anda semua sangat dihargai. Untuk pengetahuan peserta semua, bengkel latihan modul kecekapan tenaga dan tenaga diperbaharui ini ialah anjuran C3, iaitu Center for Education, Training, Research on Renewable Energy and Energy Efficiency, Universiti Sains Malaysia, bersama-sama dengan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, iaitu KETA, Malaysia Green Tech Corporation, iaitu MGTC, Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga anjuran di peringkat negeri, iaitu wakil-wakil JPN. Dan program ini, bengkel ini dibiayai oleh Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik, iaitu AAIBE. Saudara-saudari sekalian, pada Disember tahun lepas, semasa di Copenhagen 15, Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah menjanjikan kepada dunia bahawa Malaysia akan mengurangkan pengeluaran karbon sebanyak 40% berbanding dengan pengeluaran karbon pada tahun 2005. Dan Perdana Menteri kita merupakan satu-satunya pemimpin kerajaan yang telah membuat janji tersebut semasa di Copenhagen 15. Dan ini merupakan satu tanggungjawab yang besar. Dan sekembalinya Perdana Menteri daripada Copenhagen 15, beliau telah mengarahkan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air bersama-sama dengan Malaysia Green Tech Corporation supaya melaksanakan aktiviti-aktiviti bagi mengurangkan pengeluaran karbon negara sebanyak 40% pada tahun 2020. Jadi itu ialah senario yang perlu kita ketahui, iaitu hasrat kerajaan mengurangkan pengeluaran karbon ini, iaitu sebanyak 40% pada tahun 2020. Jadi C3 pada rancangan Malaysia ke-8 telah ditubuhkan, iaitu pada tahun 2000, iaitu bersama dengan bantuan kerajaan Denmark, iaitu menerusi agensi Danida, telah melaksanakan program tenaga diperbaharui. Dan hasrat kerajaan ialah supaya kerajaan tidak hanya bergantung kepada 4 sumber tenaga yang sedia ada. Kerajaan berhasrat memperkenalkan sumber tenaga yang kelima, iaitu sumber tenaga diperbarui bagi membantu 4 sumber tenaga yang telah sedia ada kita gunakan. Sumber tenaga yang telah sedia ada ialah minyak, arang batu, gas asli dan hidro. Ini ialah 4 sumber tenaga yang sedia ada. Dan kerajaan mengatakan bahawa kalau kita terlalu bergantung sangat kepada 4 sumber tenaga ini, keselamatan tenaga Malaysia akan terjejas. Maksudnya kita akan ada masalah energy security, keselamatan tenaga. Sebab minyak, gas asli dan arang batu ialah sumber-sumber tenaga yang disimpan. Maksudnya bagi menghasilkan sumber-sumber tenaga tersebut, minyak, arang batu dan gas asli, ia memerlukan beratus-ratus juta tahun. Jadi ia ialah
tenaga stok simpanan yang akan habis. Kalau kita guna dengan rakus, lama-lama dia akan habis seperti yang telah dikatakan oleh Petronas. Minyak gas asli Malaysia akan habis dalam masa 25 hingga 30 tahun. Jadi kalau kita terlalu bergantung sangat kepada sumber tenaga yang 4 ini yang sedia ada, sampai satu masa nanti kita sudah tidak ada lagi sumber tenaga dan keselamatan negara akan tergugat. Justru itu kerajaan mengatakan bahawa dalam rancangan Malaysia ke-8 kita mesti menggunakan sumber-sumber tenaga diperbarui. Selepas rancangan Malaysia ke-8, SITRI telah melaksanakan pula program kecekapan tenaga. Kerana kerajaan dapati bahawa setiap orang daripada kita membazirkan elektrik, menggunakan elektrik melebihi daripada apa yang sepatutnya digunakan oleh seorang rakyat Malaysia. Jadi kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-9 melaksanakan kecekapan tenaga, yang mana kita menggunakan tenaga yang memadai sahaja, mencukupi sahaja bagi memastikan bahawa stok-stok simpanan sumber tenaga kita yang lain dapat dipanjangkan usianya. Jadi kalau kita amalkan kecekapan tenaga, maksudnya kita mengurangkan pembakaran minyak, gas asli, arang batu. Jadi stok simpanannya dapat dipanjangkan, sepatutnya 25 tahun dapat dipanjangkan ke 50 tahun. Jadi anak cucu kita dapat merasai apa dia keselesaan yang kita alami sekarang. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-9, SITRI melaksanakan kecekapan tenaga. Selepas itu dalam rancangan Malaysia ke-10, bagi memenuhi keperluan ataupun perjanjian yang telah dilaksanakan oleh Perdana Menteri kita di Copenhagen 15, kerajaan akan melaksanakan teknologi hijau. Dan insya-Allah SITRI akan terlibat dalam teknologi hijau tersebut. Jadi bagi rancangan Malaysia ke-8, kita telah melaksanakan aktiviti tenaga diperbaharui dan kecekapan tenaga bagi sekolah menengah. Bagi rancangan Malaysia ke-9, kita melaksanakan kecekapan tenaga dan tenaga diperbaharui bagi sekolah rendah. Dan hasilnya ialah bengkel-bengkel ini yang kita adakan sebanyak 28 bengkel di semua negeri di Malaysia. Dan bermula pada minggu lepas, iaitu bermula pada 23 September sehingga ke awal November, kita akan melaksanakan 28 bengkel ini. Dan di dalam bengkel ini, peserta-peserta semua akan mendapat modul-modul. Ada 19 buku semuanya. Okey, ada 19 buku, yang mana 9 daripada buku tersebut ialah untuk aktiviti-aktiviti pelajar. Yang mana di dalamnya ada banyak aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah rendah tentang tenaga diperbaharui dan kecekapan tenaga. Jadi 9 buku aktiviti dan 8 buku bagi panduan guru. 8 buku bagi panduan guru. Jadi maksudnya kalau guru belum didedahkan tentang kecekapan tenaga dan tenaga diperbaharui, guru-guru boleh merujuk kepada buku panduan guru ini, modul panduan guru ini. Jadi kesemua buku-buku ini merangkumi semua mata pelajaran di sekolah rendah. Koke, Tamadun Islam, sains, matematik dan dan semua mata pelajaran yang ada di sekolah rendah. Okey. Jadi tidak ada alasan bagi peserta-peserta di dalam bengkel ini yang akan menjadi jurulatih utama di peringkat daerah melaksanakan program kecekapan tenaga dan tenaga diperbarui, sebab SITRI telah menyediakan buku-buku ini sebagai panduan tambahan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti tenaga diperbarui dan kecekapan tenaga. Jadi sebelum
cikgu-cikgu semua berbincang apakah dia aktiviti di peringkat daerah yang boleh dilaksanakan. Elok saya beri sedikit penerangan tentang apa dia tenaga diperbaharui ini. Tenaga diperbaharui ini ialah tenaga yang boleh dijana sepanjang hayat manusia. Maksudnya di sepanjang hayat seseorang insan di dunia ini, dia boleh berusaha menjanakan tenaga berulang kali. Tidak seperti tenaga fosil. Tenaga fosil adalah tenaga seperti minyak, arang batu dan gas. Ini dihasilkan beratus-ratus juta tahun. Kita korek di tanah. Ini dinamakan tenaga fosil yang akan habis. Tenaga diperbarui ialah tenaga yang boleh dijana dalam sepanjang hayat manusia. Contohnya, saya bagi contoh yang mudah. Kalau kita tanam jagung hari ini, dalam tempoh 3 bulan, kita boleh dapat hasil buah jagung. Dan buah jagung ini kita boleh proses menerusi penapaian, proses penapaian dan kita akan dapat etanol. Jadi dalam tempoh 3 bulan, kita tanam benih jagung, kita dapat hasilnya dan kita boleh tukar menjadi tenaga iaitu menerusi etanol. Jadi itu maksudnya tenaga yang diperbarui. Dalam 3 bulan kita boleh hasilkan tenaga. Begitu juga dengan kelapa sawit. Dalam tempoh beberapa tahun kita dapat buahnya, kita boleh hasilkan minyak kelapa sawit. Contoh yang lain ialah seperti sisa-sisa dapur. Sisa-sisa organik dapur yang lembut boleh dimasukkan ke dalam satu lubang. Kita biar dia mereput menerusi anaerobic digestion dan kita akan dapat gas metana ataupun metin. Contoh lagi tenaga diperbaharui ialah kayu. Ialah contoh tenaga diperbaharui. Contoh yang lain ialah seperti menggunakan cahaya matahari mengeringkan ikan, mengeringkan baju. Jadi walaupun terminologi sumber tenaga diperbaharui ini mungkin agak asing, tetapi sebenarnya ia merupakan amalan-amalan yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang kita. Mengeringkan baju kita laksanakan setiap hari. Mengeringkan ikan, datuk nenek moyang kita telah buat. Menghasilkan minyak daripada santan kelapa, itu datuk nenek moyang kita telah buat. Jadi apabila diaplikasikan dengan sains dan teknologi, amalan-amalan nenek moyang kita ini menjadi sumber tenaga diperbaharui. Jadi guru-guru jangan takut dan jangan bimbang semasa bengkel ini. Kita tidak mempelajari sesuatu yang benar-benar baru. Kita mempelajari ataupun melaksanakan semula apa yang telah diamalkan oleh nenek moyang kita. Jadi, selain daripada biomass seperti yang saya telah ceritakan, solar ialah satu lagi contoh sumber tenaga diperbaharui. Solar ini ada 2 jenis, cikgu. Pertama ialah solar thermal. Ini untuk memanaskan air. Kadang-kadang cikgu akan lihat di bumbung rumah seseorang itu ada sekeping semacam papan hitam, berwarna hitam. Kemudian di atas papan itu ada satu benda yang berbentuk silinder, iaitu satu tangki. Di situ diletakkan air. Jadi air itu tu akan mengalir di papan yang panas itu. Kemudian akan dipanaskan, kemudian kembali kepada tangki dan kita akan dapat air panas. Itu ialah solar thermal. Kita dapat air panas secara percuma. Yang kedua ialah solar photovoltaik. Solar photovoltaik ialah dengan menggunakan satu sel solar bahan semikonduktor, kita menukar cahaya matahari menjadi tenaga elektrik. Contohnya yang boleh saya tunjukkan di sini ialah topi solar ini. Apabila cahaya matahari menghentam sel solar ini, kita akan dapati bahawa kipas ini akan dibekalkan dengan elektrik yang dijanakan oleh sel solar dan kipas ini akan berpusing. Jadi dia akan menyejukkan sesiapa yang bermain golf di tengah panas.
Satu lagi contoh ialah kereta solar. Ya, apabila cahaya matahari menghentam sel solar semikonduktor ini, ia akan menukarkan cahaya matahari itu menjadi tenaga elektrik dan akan memusingkan motor di sini dan seterusnya akan memutarkan roda kenderaan ini. Begitu juga dengan bot solar. Jadi ada dua jenis solar, iaitu solar thermal bagi menghasilkan air panas. Yang kedua ialah solar photovoltaik bagi menghasilkan tenaga elektrik. Kita juga ada tenaga diperbaharui dalam bentuk tenaga angin. Jadi kalau saya tiup contohnya kipas yang ada di sini, kalau saya tiup kipas ini akan berpusing dan seterusnya akan memusingkan dinamo, dan dinamo itu akan menghasilkan elektrik di dalam rumah contoh ini. Ya, jadi apabila turbine itu berpusing, lampu LED akan menyala dan akan menerangkan kawasan dalam rumah. Jadi selain daripada biomass, solar, angin, inilah tenaga angin, kita juga ada geothermal. Tapi masalahnya cikgu, di Malaysia ini geothermal kita tidak kuat. Sebab geothermal diperolehi daripada kawasan-kawasan yang ada aktiviti gunung berapi. Di Malaysia ini hanya ada dua tempat sahaja yang berpotensi menghasilkan geothermal, iaitu di Lahad Datu Sabah dan juga di kawasan Tawau. Di situ ada sedikit aktiviti gunung berapi yang boleh menghasilkan steam daripada permukaan bumi menerusi aktiviti gunung berapi, dan steam ini kita guna untuk memusingkan turbine, bagi memusingkan generator, bagi menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Kemudian kita ada tenaga hidro. Tenaga hidro ialah tenaga yang telah lama kita gunakan. Ini juga ialah tenaga diperbarui. Maksudnya, hujan boleh dihasilkan berulang kali. Ya, jadi akan menghasilkan air, hujan akan menghasilkan air, dan ini akan menghasilkan tenaga hidro menerusi empangan air yang kita takung. Dan tenaga hidro dianggap sebagai tenaga diperbaharui yang bersih, yang hijau, jika empangan yang menghasilkan tenaga hidro tersebut ialah empangan yang tidak begitu besar seperti bakun. Bakun kita anggap sebagai satu empangan yang tidak mesra alam, yang tidak mempunyai ciri diperbaharui, sebab pembinaan empangan bakun yang terlampau besar telah memusnahkan alam sekitar dan menyebabkan penduduk-penduduk terpaksa dipindahkan ke tempat lain. Hanya empangan yang kecil yang sedia ada di Semenanjung itu kita anggap sebagai empangan yang mempunyai ciri sumber tenaga diperbaharui. Jadi kesimpulannya cikgu, selagi ada cahaya matahari, maksudnya selagi belum kiamat, kita akan ada sumber tenaga diperbaharui. Sebab matahari menghasilkan fotosintesis, menyebabkan tumbuh-tumbuhan membesar. Daripada tumbuh-tumbuhan kita mendapat biomass. Matahari menyebabkan pengaliran angin. Sebab apabila kawasan daratan dipanaskan, udara panas di kawasan darat akan naik, udara sejuk daripada laut akan masuk ke daratan mengisi kekosongan di daratan, jadi kita dapat pengaliran angin. Menerusi matahari juga kita dapat penguapan air yang akan menghasilkan awan dan seterusnya menghasilkan hujan. Jadi, selagi ada cahaya matahari, selagi itu akan ada sumber tenaga diperbaharui. Itu sebab kerajaan menitik beratkan sumber tenaga diperbaharui ini sebagai sumber tenaga yang kelima. Sebab Malaysia sebagai sebuah negara tropik khatulistiwa mempunyai keistimewaan dari segi pancaran cahaya matahari. Kita ada tumbuh-tumbuhan yang hijau, kita ada
air hujan yang banyak, kita ada angin yang kuat. Jadi sumber-sumber tenaga diperbarui ini di Malaysia sepatutnya digunakan dengan sepenuhnya. Jadi itu tentang sumber tenaga diperbarui. Maklumat lanjut cikgu boleh dapatkan daripada modul buku panduan guru tersebut. Berkenaan dengan kecekapan tenaga pula, kecekapan tenaga ialah menggunakan tenaga seminimum yang boleh. Namun, kita masih dapat melaksanakan tugas kita dengan sempurna dan baik. Itu maksudnya kecekapan tenaga. Jadi, kita menggunakan tenaga dengan cekap menerusi amalan yang baik. Seperti contohnya, tutup suis lampu, tutup TV apabila kita tidak menonton TV. Iaitu tidak membiarkan semua peralatan elektrik berada dalam keadaan standby mode. Contohnya. Okey, jadi itu salah satu amalan kecekapan tenaga yang baik. Selain daripada itu, kita menggunakan sains dan teknologi untuk menggunakan produk-produk elektrik yang cekap menggunakan tenaga elektrik. Contohnya sekarang, sudah ada peti-peti ais yang telah diberikan rating bintang, berapa banyak bintang oleh Suruhanjaya Tenaga. Sekarang ini kalau kita nak beli peti ais, kita boleh tanya kepada tuan punya jual peti ais itu, berapa bintang peti ais anda dari segi penggunaan tenaganya. Sebab lagi banyak bintang yang maksimum ialah 5, lagi banyak bintang yang diberi oleh Suruhanjaya Tenaga kepada peti ais tersebut, itu menunjukkan bahawa motor peti ais tersebut adalah lebih cekap menggunakan tenaga. Jadi, ada dua perkara dari segi kecekapan tenaga ini. Yang pertama ialah amalan kita. Seperti contoh yang lain yang boleh saya beri ialah apabila kita menyejukkan makanan dalam peti ais, kita bubur dalam bekas, bukan? Pastikan bekas itu ialah bekas yang nipis, bukan bekas yang tebal. Kerana bekas yang tebal itu susah untuk sejuk, lama untuk disejukkan. Jadi bagi ibu-ibu, apabila hendak sejukkan makanan, pastikan bekas adalah nipis. Kalau tidak, motor peti ais akan bekerja keras bukan untuk menyejukkan makanan, tetapi menyejukkan bekas penyimpan yang tebal. Jadi kita akan banyak menggunakan elektrik. Contohnya amalan lagi ialah menggunakan aircon, penghawa dingin, meletakkannya pada suhu 24 darjah. Bukan pada suhu 16 darjah. Kalau letak pada 16 darjah, kita akan menghasilkan salji. Jadi, 24 darjah ialah suhu yang mesti kita letakkan pada hawa dingin supaya kita masih berada dalam keadaan selesa. Jadi, mengamalkan kecekapan tenaga, menggunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga, itu akan memberi kita keuntungan dari segi kos. Sebab kita akan menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. 2, kita akan membantu Perdana Menteri mengurangkan pengeluaran karbon. Sebab bila kita guna elektrik yang kurang, kita akan kurang membakar minyak. Kita akan kurang membakar arang batu. Kita akan kurang membakar gas asli bagi menghasilkan tenaga elektrik. Sebab rakyat semua sudah menggunakan tenaga elektrik secara cekap. Jadi kita akan memanjangkan usia stok simpanan tenaga fosil. Yang ketiga ialah kita akan memelihara environment ataupun alam sekitar. Sebab kalau kita menggunakan banyak tenaga fosil, kita akan menghasilkan banyak karbon. Carbon dioxide, carbon monoxide, dan unsur karbon ini ialah unsur yang akan menyebabkan kesan rumah hijau. Bila karbon terlampau banyak di atmosfera, apabila unsur-unsur karbon terlampau banyak di atmosfera, itu akan menyebabkan lapisan rumah hijau akan menjadi lebih tebal. Dan apabila ia menjadi lebih tebal, kita akan dapati bahawa haba di permukaan bumi tidak boleh lepas ke atmosfera. Jadi,
haba di permukaan bumi tidak boleh lepas, maka bumi akan menjadi lebih panas. Maka akan terhasillah global warming ataupun pemanasan global. Bila berlaku pemanasan global, kita akan dapati bahawa kutub utara, kutub selatan, salji dan glaciers dia akan mencair dengan cepat. Dan kita akan dapati bahawa paras air laut akan meningkat. Itu akan menyebabkan beberapa kawasan yang rendah, daratannya rendah, pulau-pulau yang rendah akan ditenggelami air dan akan hilang daripada peta dunia. Kita sudah nampak kesan pemanasan global ini. Dan kita lihat pemanasan global melampau di Moskow contohnya, yang mempunyai kebakaran yang besar, yang hanya boleh dicetuskan apabila dua ranting bergosokkan sahaja. Apabila dua ranting yang kering bergosokkan, bergeser di hutan, dengan mudah akan mencetuskan api. Kita lihat pemanasan global yang menyebabkan terjadinya banjir yang besar. Dan itu menghasilkan apa yang kita panggil sebagai climate change. Perubahan iklim. Jadi kita akan dapati bahawa ada kawasan yang panas akan menjadi sejuk. Ada kawasan yang sejuk akan menjadi panas. Dan ada kawasan yang tak pernah ada taufan akan mendapat taufan. Pakistan contohnya, 13 juta rakyat terpaksa dipindahkan. Hilang rumah tangga, tempat kediaman disebabkan oleh hujan yang melampau. Jadi ada 4 perkara yang cikgu mesti ingat. Apabila kita gunakan tenaga diperbaharui, apabila kita mengamalkan kecekapan tenaga, kita akan nombor 1, memenuhi janji Perdana Menteri kepada dunia, iaitu mengurangkan pengeluaran karbon. Apabila kita kurangkan penggunaan pengeluaran karbon, kita akan dapat mengatasi keterkesan rumah hijau. Dan kita akan dapat atasi pemanasan global. Seterusnya kita akan dapat atasi perubahan iklim. Jadi ini 4 perkara yang bersangkut paut, yang cikgu mesti terangkan kepada anak-anak murid di sekolah, bahawa ini dia objektif kita. Memenuhi janji Perdana Menteri, iaitu mengurangkan pengeluaran karbon. Seterusnya mengelakkan kesan rumah hijau, mengelakkan pemanasan global, dan seterusnya mengelakkan perubahan iklim. Kita tidak mahu Malaysia contohnya tiba-tiba mendapat salji. Kita tidak mahu jiran baik kita iaitu Singapura tiba-tiba hilang daripada peta dunia disebabkan oleh peningkatan paras air laut. Tetapi Singapura bijak, cikgu-cikgu. Dia daripada sekarang sudah mula tambak semua pantai-pantainya. Sebab dia tahu bahawa perubahan iklim akan menyebabkan paras air laut meningkat dan dia bimbang Singapura akan hilang daripada peta dunia. Jadi ini yang perlu cikgu tekankan. Pengeluaran karbon, greenhouse effect, kesan rumah hijau, pemanasan global, global warming, dan juga climate change ataupun perubahan iklim. Ini semua agenda-agenda semasa dunia yang cikgu perlu ambil tahu supaya kita dapat kekalkan keselesaan yang kita alami sekarang dapat dirasai bersama oleh anak dan cucu kita. Tenaga diperbaharui akan memastikan bahawa stok simpanan tenaga fosil kita, minyak, arang batu dan juga gas asli akan panjang usia simpanannya. Menjangkau lebih daripada 50 tahun. Dan kita akan pastikan bahawa kita tidak akan mengeluarkan banyak karbon menerusi aktiviti kecekapan tenaga, amalannya dan juga penggunaan alat-alat elektriknya. Jadi dengan itu saya rasa mencukupi bagi cikgu-cikgu memulakan bengkel ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Wakil Jabatan Pendidikan Negeri, kepada guru-guru sekalian dan juga kepada sekretariat saya dan juga kepada pembiaya program ini iaitu Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berbengkel.